Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Kuala Kerau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang berhormat berdiri yang lain untuk membahaskan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2026. Berhubung dengan cadangan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 2 penggal atau 10 tahun. Sistem kita yang sedang berlangsung ini bukanlah sistem presidential seperti yang berlaku di Amerika Syarikat dan beberapa negara yang lain. Yang mana kedua-dua negara yang termasuk Indonesia, ketua eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat dan mempunyai tempoh tetap. Sebab itu mereka menetapkan had 2 penggal secara jelas dalam perlembagaan masing-masing. Namun di Malaysia lebih dekat dengan negara sistem Westminster, iaitu seperti United Kingdom, Australia, Kanada, yang mana negara-negara ini tidak menetapkan had tempoh rasmi bagi Perdana Menteri. Seseorang boleh terus berkhidmat selagi mendapat sokongan majoriti parlimen. Justru adakah ini kita benar-benar yakin untuk mengambil satu ciri daripada sistem presidential dan memasuknya ke dalam sistem raja perlembagaan kita. Jangan sampai kita wujudkan satu bentuk hybrid yang tidak selari dengan falsafah asal kepada perlembagaan. Keduanya, kita perlu juga menilai dari sudut kesinambungan dasar negara. Memang benar sejarah telah menunjukkan ada Perdana Menteri yang berkhidmat terlalu lama dan ada juga yang berkhidmat terlalu singkat. Dan kita juga melalui fasa ketidakstabilan selepas 2018 di mana Perdana Menteri silih berganti dalam tempoh 1 penggal parlimen. Namun persoalannya bukan sekadar had masa. Isu sebenar ialah kestabilan politik dan kekuatan institusi. Jika kita menghadkan tempoh secara rigid, ada kemungkinan dasar-dasar jangka panjang seperti reformasi ekonomi, transformasi pendidikan atau pelan pembangunan luar bandar akan sedikit terganggu setiap kali berlakunya peralihan kepimpinan wajib. Dalam konteks dari sudut prinsip demokrasi, had penggal memang boleh dilihat sebagai mekanisme mencegah pemusatan kuasa. Namun dalam sistem parlimen, mekanisme semak dan imbang sudah wujud. Cuma perlu diperkasakan agar parlimen betul-betul berfungsi sebagai check and balance kepada Perdana Menteri ataupun jawatan-jawatan yang lain. Ini perlu direformasi. Jika seseorang Perdana Menteri hilang sokongan, bila boleh digugurkan pada bila masa, itulah kelebihan sistem kita, fleksibel dan responsif. Berbeza dengan sistem presidential yang memerlukan proses yang jauh lebih rumit. Yang keempat, kita juga perlu memastikan bahawa pindaan ini tidak menjejaskan budi bicara yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 40 dan 43. Pelantikan Perdana Menteri adalah prerogatif Seri Paduka Baginda berdasarkan sokongan majoriti Dewan Rakyat. Jangan sampai pindaan ini secara tidak langsung menyempitkan ruang perlembagaan yang telah diperuntukkan. Akhir sekali, saya ingin tekankan bahawa reformasi institusi tidak boleh dibuat secara simbolik. Jika matlamatnya untuk mengelakkan pemusatan kuasa, maka isu seperti pemisahan kuasa, pengukuhan parlimen, pengasingan jawatan pementeri dan menteri keuangan, serta pemerkasaan jawatan kuasa kira-kira wang negara juga perlu diberikan perhatian secara menyeluruh dalam melakukan reformasi secara menyeluruh. Tuan Yang di-Pertua, kesimpulannya cadangan ini punya niat yang baik, iaitu untuk memperkukuhkan demokrasi dan meningkatkan accountability. Namun kita mesti berhati-hati agar tidak merombak struktur asas yang telah menjadi tunjang negara sejak daripada negara mencapai kemerdekaan. Reformasi perlu dibuat dengan mengambil kira konteks Malaysia, sistem raja berperlembagaan, realiti politik berbilang parti dan keperluan kestabilan dasar jangka panjang. Yang penting bukan sekadar berapa lama seseorang memegang jawatan, tetapi sejauh mana mereka merasakan jawatan itu amanah yang akan dipersoalkan oleh setiap yang dizalami di atas ketidakpatuhan kepada undang-undang. Sekian, terima kasih. Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan Yang Berhormat Bangi
Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas peluang yang diberikan untuk membahaskan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2026 ini. Bila kita berbicara tentang kuasa, seorang Perdana Menteri di Malaysia adalah antara orang yang paling berkuasa di dalam negara kita. Perdana Menteri Malaysia mempunyai kuasa dan prerogatif dalam menentukan contohnya nama-nama untuk diajukan dan dilantik sebagai jemaah menteri. Perdana Menteri juga menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam lantikan-lantikan bagi jawatan-jawatan seperti Peguam Negara, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Pengerusi SPR. Beliau juga sudah tentu akan mempengerusikan mesyuarat jemaah menteri, iaitu badan eksekutif yang menentukan dasar-dasar negara. Selain daripada kuasa yang termaktub dalam undang-undang, terdapat juga pengaruh dan juga tekanan yang boleh dikenakan oleh seorang Perdana Menteri untuk memastikan bahawa things go his way dengan izin. Datuk Yang Dipertua, dalam siri Game of Thrones, watak Lord Varys ada menyebut dengan izin, power resides where men believe it resides. It is a trick, a shadow on the wall, and a very small man can cast a very large shadow. Petikan ini saya fikir relevan kerana ia membayangkan bahawa kuasa itu berkait dengan wewenang, dan wewenang itu bukan sekadar pada jawatan sahaja tetapi juga pada persepsi. Di mana orang rasa kuasa itu ada, di situlah kuasa sebenar terletak. Power resides where men believe it resides. Apabila seorang Perdana Menteri itu kuat dan menyandang jawatan terlalu lama, kuasa itu secara semula jadi akan berpusat pada sosok Perdana Menteri itu tersebut. Selepas penggal pertama, seorang itu jika masih memegang tampuk kuasa, semakin besar bayang dia, kuasanya, his shadow on the wall dengan izin, semakin besar, bak kata Lord Varys. Jika dilantik sebagai Perdana Menteri, orang yang dijubahkan dengan kuasa yang terlalu lama dan terlalu luas, individu itu akan menjadi cukup berkuasa. Datuk Yang Dipertua, apa yang kita buat apabila kita dianugerahkan dengan kuasa? Ini persoalan yang perlu dijawab oleh setiap ahli politik. Ada yang apabila dapat kuasa, mereka kumpul kekayaan. Ada yang apabila mereka dapat kuasa, mereka dengan izin consolidate kuasa itu supaya mereka lebih berkuasa. Tidak ramai yang apabila mereka dijubahkan dengan kuasa, mereka mempunyai nekat politik untuk mengurangkan kuasa tersebut atau mencairkan kuasa tersebut. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri mengisytiharkan bahawa had tempoh jawatan Perdana Menteri harus bermula dengan diri beliau sendiri, malahan membentangkan rang undang-undang ini untuk bacaan kali kedua, maka ia membuktikan sekali lagi bahawa Perdana Menteri ini dan Kerajaan Madani ini terus memartabatkan reformasi institusi. Tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk membentangkan rang undang-undang ini untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri adalah satu tindakan yang wajar dipuji, Datuk Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh sedikit dengan perkara yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang mengenai sama ada perkara ini sudah dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong kerana ia dikatakan menyentuh kepada budi bicara Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Izin saya ingatkan semua dalam Dewan ini bahawa dalam titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Baginda sendiri telah menzahirkan titah mengalu-alukan usaha pengukuhan undang-undang termasuk usaha mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Maka saya fikir ini bukanlah satu isu dan telah pun diselesaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani ini. Datuk Yang Dipertua, pindaan di hadapan kita pendek saja. RUU ini hanya ada 2 fasal, yang ingin dipindah hanya satu perkara. Tetapi implikasinya cukup besar, Datuk Yang Dipertua. Pertama, seorang Perdana Menteri yang kita dah dengar tadi apabila mengetahui bahawa tempoh jawatannya terhad,
dia akan melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan untuk memastikan legasi dia ada dalam jawatan tersebut. Saya minta 1 atau 2 minit lagi, Datuk Ketua. Kedua, bagi parti politik atau gagasan parti politik, mereka juga harus menyediakan succession plan dengan izin bagi jawatan Perdana Menteri. Kalau kita ambil gagasan Pakatan Harapan contohnya, selepas Yang Amat Berhormat Tambun, insya-Allah dapat penggal kedua nanti, siapa selepas Yang Amat Berhormat Tambun? Maka pindahan ini sudah tentu akan memaksa parti-parti politik untuk mengubah budaya politik dan memastikan bahawa mereka mempunyai calon Perdana Menteri untuk masa hadapan. Akhir sekali, Datuk Yang Pertua, seperti yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita apabila kita luluskan pindahan ini, kita mencorak tradisi kenegaraan yang baru. Kita akan menjadi satu negara yang mengamalkan sistem klasik Westminster yang pertama kalau kita luluskan, yang berjaya meletakkan had bagi tempoh jawatan Perdana Menteri. Maka saya merayu kepada ahli-ahli Dewan ini untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada sejarah. Be a part of history. Malahan, be on the right side of history dengan izin. Saya menyeru kepada ahli-ahli Dewan ini untuk menyokong pindahan ini supaya kita dapat jadikan Malaysia sebagai satu negara perintis kepada dunia dalam sistem klasik Westminster. Kita sokong rang undang-undang ini, kita luluskan demi demokrasi, demi rakyat, demi pertiwi dan demi Malaysia yang lebih baik, insya-Allah. Sekian, Bangi mohon menyokong usul rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih, Bangi.